Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya di bawah tajuk Kawin Lewat dan Kesukaran Menemukan Calon Pasangan Berpotensi Dapatan Awal. Okey, baik, sebagai pengenalan, trend perkahwinan lewat hari ini semakin ketara di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Seiring dengan permodenan dan perkembangan industri permodenan hari ini, dunia hari ini, maka kalau kita lihat purata umur perkahwinan untuk wanita dan lelaki semakin meningkat setiap tahunnya. Okey, wanita pada tahun 1980, umur purata umur wanita 23.5, sementara lelaki 25.5 pada 1980. Okey, kemudian pada tahun 2020, wanita telah meningkat daripada 23.5 kepada 28.1. Itu purata umur lah, ya. Dan lelaki pula 28 tahun bagi tahun 2020. So, kalau kita lihat di sini, tren meningkat itu sangat ketara. Dan perkahwinan ini wajar dipandang serius ataupun diberi perhatian lah, ya. Disebabkan tren perkahwinan ini mengundang pelbagai implikasi lah. Okey. Antara implikasinya yang dibincangkan adalah misalnya dari segi kesuburan, kelewatan mendapat anak, ya. Kelewatan mendapat anak atau zuriat ini yang memberi kesan kepada kependudukan dan urbanisasi lah. Dan dia juga akan menimbulkan isu pertambahan golongan tua dan kebergantungan kepada buruh asing. Secara tidak langsung juga, tren perkahwinan lewat ini akan mengundang masalah sosial sama. Contohnya seperti zina, seks bebas dan sebagainya lah. Pergaulan bebas dan sebagainya. Justru itu dia tidak boleh dianggap sebagai isu peribadi sebab dia memberi kesan bukan hanya pada individu atau keluarga tetapi pada masyarakat dan negara. Okey. Okey, dari segi punca pula, okey, banyak kajian dibuat, okey, dalam konteks di Malaysia. Kerisauan ini tentang ataupun keprihatinan terhadap isu perkahwinan lewat ini, maka dibuat kajian oleh khusus lembaga LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia. Okey, kajian yang dibuat didapati punca utama perkahwinan lewat ini terutamanya perempuan, wanita, adalah ketiadaan calon pasangan yang sesuai. Okey. So kalau kita lihat itulah yang membawa kepada kajian ini. Okey, melihat kepada permasalahan utama itu, maka objektif kajian ini adalah untuk meneroka faktor-faktor yang menyumbang kepada perkahwinan lewat dan kesukaran menemukan calon pasangan yang berpotensi. Okey, sorotan literatur, kahwin lewat ini merujuk kepada perkahwinan pada usia yang dianggap lewat daripada kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Okey, ataupun daripada kebiasaan ataupun disebut sebagai uruf dalam sebuah masyarakat. Okey, dalam konteks di Malaysia, okey, pelbagai kaum, pelbagai bangsa yang kita anggap sebagai lewat, masyarakat Malaysia menganggap sebagai lewat itu adalah 30 tahun ke atas, maka dia dianggap sebagai lewat. Okey, faktor utama yang menyumbang kepada tren perkahwinan ini adalah pendidikan dan kerjaya. Okey, pendidikan dan kerjaya, maka mengejar atau kita katakan terlibat apabila wanita dan lelaki melanjutkan pengajian peringkat-peringkat yang tinggi, maka ini membawa kepada perkahwinan lewat. Apalagi pendidikan, maknanya bila ada pendidikan maka dia terdorong untuk terdorong untuk menstabilkan kerjaya, ya. Okey, kemudian faktor ekonomi, seterusnya adalah faktor ekonomi. Jadi kalau kita lihat faktor ekonomi ataupun kewangan yang dikaitkan dengan kos sara hidup, bahkan perbelanjaan perkahwinan yang semakin tinggi itu juga di antara halangan utama mengapa lelaki dan wanita itu melewatkan ataupun menangguhkan perkahwinan. Dan yang ketiga adalah ketiadaan calon yang dianggap sesuai. So, ketiadaan calon yang dianggap sesuai itu, maka itu yang menjadi halangan utama terutama kepada wanita. Ya, bagi lelaki pun sama, cuma kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh LPPKN ini, ketiadaan calon itu menjadi faktor kedua setelah ataupun selepas faktor ekonomi.
Oke, metodologi untuk menghasilkan kajian ini untuk mencapai objektif tadi, maka digunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif di mana 4 orang peserta ditemu ramah menggunakan soal selidik secara berstruktur. Peserta kajian dipilih menggunakan ataupun menggunakan teknik persampelan bertujuan ataupun purposive sampling di mana individu bujang berumur 30 tahun ke atas beragama Islam dan bekerja di wilayah bekerja atau menetap di wilayah Persekutuan Labuan lah. Jadi kita fokuskan kepada Islam sebab kalau kita lihat di wilayah Persekutuan Labuan ini majoriti penduduknya adalah Islam. Oke, baik. Kita terus pada dapatan kajian. Oke, dapatan kajian ataupun dapatan awal mendapati faktor-faktor perkawinan lewat ini adalah terkait dengan ada 4 tema. Yang pertama sekali adalah faktor yang dikaitkan dengan kerjaya. Keutamaan kepada kerjaya, peserta yang belum mendapat kerja yang tetap, maka dia tidak memikirkan soal perkahwinan. Bahkan orang berkenalan sekalipun dia tidak memikirkan persoalan itu ya. Dia memfokuskan kepada hal kaitan dengan bagaimana untuk dapat kerja yang tetap. So, dalam peserta kita ni itulah yang dia kongsikan. Okey, kemudian selain daripada itu, okey bagi peserta yang mendapat pekerjaan tetapi pekerjaan yang mana kita katakan di awal itu yang mana dia baru dapat kerja tetap, maka itu pun juga bila baru kerja itu baru bermula, maka persoalan berkaitan perkahwinan itu tidak menjadi prioriti ataupun keutamaan. Keutamaan itu lebih kepada kerja sebelum membina kerjayalah sebelum membina keluarga. Okey, baik. Itu faktor kerja. Yang kedua adalah faktor psikologi. Maksud faktor psikologi itu merujuk kepada tiada tekanan ataupun desakan emosi yang kuat yang dialami oleh peserta menyebabkan mereka leka, berasa selesa dengan keadaan dan itu tidak menjadikan mereka tidak memikirkan ataupun tidak melihat perkawinan atau untuk berkahwin itu sebagai keperluan mendesak, ya, tiada tekanan. Maksudnya dia tiada rasa sunyi, tidak serabut, ya. Jadi maksudnya dia dalam keadaan yang selesa lah, so itu tidak yang dikatakan sebagai tiada push factor dari segi emosi ataupun perasaan, ya. Kemudian yang ketiga pula faktor keluarga. So ini faktor keluarga ini bermaksud keluarga itu tidak mendesak ataupun tidak memberikan tekanan. So bila dia selesa tadi dalam faktor yang kedua, dia selesa, maka dia tidak perlu mendapat tekanan atau mendesakan daripada keluarga, maka mereka melihat maknanya dia memberikan keutamaan kepada hal-hal yang lain sebab keluarga pun tidak mendesak. Bahkan terdapat peserta yang mengakui maksudnya tidak ada campur tangan dalam soal-soal jodoh atau perkahwinan. Keluarga itu tidak campur tangan. Kemudian faktor calon. Yang keempat ni faktor calon. Khususnya maksudnya peserta mengatakan dia tidak calon ataupun sukar untuk menemukan calon pasangan yang berpotensi. So kajian ini meneroka juga kesukaran ataupun ketiadaan. Kenapa ketiadaan ataupun kesukaran menemukan calon pasangan yang berpotensi ataupun sesuai ini. So dapatan kita menunjukkan ada lima faktor yang mana kenapa dia sukar ataupun kenapa tiada yang sesuai ataupun tiada yang berpotensi untuk jadi calon pasangan. Yang pertama sekali adalah jangkaan ataupun piawai yang tinggi. Piawai yang tinggi itu maksudnya peserta sendirilah mempunyai jangkaan yang tinggi. Contohnya pekerjaan tu paling kurang, contoh ya, dia tidak boleh, kalau yang degree dia tidak boleh bawa daripada degree ataupun paling kurang mungkin diploma boleh lah tapi bawah daripada itu tidak. So bila jangkaan begitu maka pilihan itu menjadi kurang ataupun peluang itu menjadi kurang. Okey, itu jangkaan diri sendirilah ataupun peserta. Okey, dalam jangkaan juga dalam tema ini juga bukan saja peserta, keluarga, piawaian, jangkaan, kriteria diletakkan oleh keluarga juga menyebabkan kesukaran kepada peserta untuk menemukan calon berpotensi. Misalnya contohnya mesti calon pasangan anak itu dari kalangan mereka yang golongan profesional ataupun mempunyai kerja-kerja seperti doktor, kerja-kerja yang tinggi lah. Apa lagi? Kerja-kerja yang ni lah ya, yang profesional. Okey, kemudian kurang bergaul. Seterusnya kurang bergaul. Peserta yang kurang bergaul juga itu yang menyebabkan jaringan sosial terbatas. Contohnya pada kehidupan
kehidupan peserta itu kalau kita lihat bekerja dan di rumah. Ya, di rumah itu banyak waktu cuti ataupun ujung minggu banyak dihabiskan di rumah. So itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesukaran untuk mendapat calon yang berpotensi lah bila kurang pergaulan dan juga jaringan sosial yang terbatas. Kemudian seterusnya adalah tidak sekufu ataupun sepadan. Aspek tidak sekufu ini mempengaruhi peserta dalam memilih pasangan. Justru itu, bila tidak ada sekufu, aspek sekufu ini mempengaruhi, maka dia menjadi pertukaran, terutama sekufu dari segi pekerjaan, sekufu dari segi agama, ya, dan ini juga bukan peserta sahaja, tapi masyarakat. Contohnya masyarakat tu bila dia contohnya memadankan atau menjodohkan, maka itu juga yang menghalang daripada peluang kepada peserta untuk menemukan calon berpotensi disebabkan tidak sekufu, tidak sepadan dengan kerja peserta. Ya, dan ini juga kalau kita lihat berkaitan dengan norma sosial yang masih dipegang ya oleh masyarakat kita sehingga ke hari ini walaupun dalam zaman yang moden, masyarakat moden. Kemudian seterusnya 4 faktor yang menyebabkan kesukaran adalah latar belakang keluarga ataupun status sosial keluarga peserta, maka dia menyumbang kepada kesukaran. Contohnya peserta kata disebutkan dia ni anak ustaz, maka rakan-rakan yang lelaki di kampungnya misalnya dia tidak segan dengan dia lah, sebab dia anggap bila anak ustaz ni maksudnya dia jangkakan dari segi pengetahuan amalan agama tu dia lebih baiklah, jadi itu membawa kepada rendah diri ataupun mungkin kita kaitkan juga tidak sepadan lah balik ya. So itu latar belakang keluarga itu juga ya mempengaruhi dari sudut kesukaran dan ketiadaan calon pasangan berpotensi ya. Dan yang terakhir itu kita nafikan faktor fizikal juga ya. Pemilihan pasangan, kesukaran seseorang menemukan calon pasangan disebabkan ataupun disumbangkan oleh faktor penampilan dan juga usia. Penampilannya contohnya berat badan itu juga lah ya, maksudnya fizikal tuh ya, ataupun usia ini muda, tidak mau terlalu tua, dia mau sebaya, ataupun satu lagi juga dia tidak mau terlalu muda ya. Kalau perempuan tidak suka terlampau muda sebab tidak kurang matang ya, ataupun dikaitkan dengan tanggung jawab. Kalau lelaki pula mahu yang muda sebab laki kecenderungan dia mahu yang muda. Okey, itu kesukaran. Okey, faktor yang menyebabkan kesukaran ataupun ketiadaan calon berpotensi. Okey, sebagai kesimpulan, dapatan awal ini menunjukkan laki dan wanita bujang melewatkan perkahwinan kerana memberi keutamaan kepada kerjaya dan kestabilan ekonomi terlebih dahulu sebelum membina keluarga. Ketiadaan tekanan daripada keluarga serta tiada keperluan psikologi yang dirasakan peserta menyebabkan perkahwinan tidak dianggap sebagai keperluan mendesak. Sementara faktor kesukaran menemukan calon pasangan yang berpotensi dan sesuai pula dikenal pasti sebagai pendorong signifikan kepada kelewatan perkahwinan. Hal ini disebabkan oleh jangkaan standard ataupun piawai yang tinggi dalam pemilihan calon, jaringan sosial yang terhad, perbezaan status sosioekonomi dan tahap pendidikan, agama, latar belakang keluarga, penampilan fizikal dan usia. So, setakat itu sahaja pembentangan saya hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.